Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Salam perpaduan. Kita kudara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Malam ini tajuk cukup hebat tuan-tuan. Muhyiddin kantoi sekali lagi. Kali ini saudara dia kantoi menipu kerana sebelum ini beliau mengatakan bahawa beliau dipanggil oleh pihak SPRM kerana kononnya beliau menjadi saksi untuk projek Jana Wibawa yang kononnya diuruskan oleh Kementerian Kewangan, dan beliau mengatakan bahawa beliau selaku Perdana Menteri hanya sebagai saksi kepada kes tersebut. Dia meletakkan beban kesalahan kepada orang lain. Hari ini tuan-tuan, selepas beliau mengeluarkan kenyataan kes dalam siasatan, dia keluarkan kenyataan sedemikian rupa. Hari ini kita lihat SPRM telah pun mengeluarkan satu kenyataan menjelaskan bahawa Muhyiddin adalah suspek utama dalam kes tersebut, bukan saksi. Nauzubillah min zalik. Tapi kita harap memang dia jadi saksi utama, jadi tertuduh dan suspek utama. Janganlah sampai dia jadi saksi saja, sebab dia ternyata bukan saksi. Saksi ni kalau duit masuk dia tak merasa duit tu. Ini boleh jadi saksi tuan-tuan. Tapi masalahnya tuan-tuan, ini saksi yang paling banyak mendapat keuntungan akibat daripada kesaksian dia. Memang dia betul-betul saksi tuan-tuan. Jadi saya nak beritahu dengan tuan-tuan, dengan pendedahan yang dibuat oleh pihak SPRM ini, hampir pasti tuan-tuan tidak lama lagi kita akan berkenalan dengan kluster mahkamah baru. Sebelum ni kau bukan main lagi, bukan main lagi tuan-tuan. Dia hina Datuk Seri Najib, hina Datuk Seri Zahid, hina pemimpin-pemimpin UMNO yang telah menjadi apa yang dipanggil sebagai mangsa pendakwaan terpilih, pendakwaan bermotifkan politik, pendakwaan berniat jahat. Hari ini tuan-tuan, hari ini dia sudah hampir pasti menjadi sebahagian daripada kluster mahkamah. So macam mana Abang Din? Itulah, bila ada kuasa jangan salah gunakan kuasa. Bila ada kuasa, beringat bahawa kita bukan menjadi pemimpin ataupun orang nombor satu sampai bila-bila. Dalam parlimen bukan main lagi. Dia ingatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia kata kamu tidak akan duduk di atas selama-lamanya. Tapi masa dia jadi Perdana Menteri, bila dia aniaya Presiden UMNO, mantan Presiden UMNO, pemimpin UMNO, tak pernah pun dia ingat bahawa satu hari nanti dia akan duduk di bawah balik. Tuan-tuan, inilah dia saudara. Bak kata orang tu, hukum karma tuan-tuan. Bila kita aniaya orang, mungkin orang yang dia aniaya macam Datuk Najib tak boleh nak kenakan dia, sebab Datuk Najib pun duduk dalam penjara. Mungkin orang macam Datuk Zahid pun tak ada kuasa nak menganiaya dia. Tetapi disebabkan kebodohan dia sendiri, menayangkan kekayaan luar biasa dirinya dan partinya, maka akhirnya bila mereka menyogok secara besar-besaran pengundi-pengundi pada pilihan raya umum yang ke-15, akhirnya berlakunya penangkapan gambar, pengambilan video, pengambilan majlis angkat sumpah, wallahi saya undi PAS, dan macam-macam bukti-bukti yang akhirnya membawa kepada penahanan suspek-suspek
dan pengambilan keterangan daripada orang yang disogok. Ada 90 orang yang telah bersetuju untuk memberikan keterangan kepada pihak SPRM bagi membantu proses pendakwaan mereka-mereka yang telah menyogok. Dan ada 10 orang kontraktor-kontraktor yang menikmati projek. Sebenarnya dia orang ni bukan menikmati projek, dia orang baru dapat kertas yang kononnya dia dapat projek. Last kali banyak yang dibatalkan, tuan-tuan. Aduh, kesian. Eling kepala. Memang patut pun dia orang ni memberikan kerjasama untuk mengenakan orang yang sepatutnya kena. Dulu bukan main lagi berlagak suci, hari ni kau hadaplah apa yang bakal dihadapi selepas ini. Jadi tuan-tuan, puan-puan, saya yakin ramai yang nak bertanya soalan tentang isu ni. Saya buka pada sesi soal jawab. Tuan-tuan boleh jawab isu ni, boleh tanya tentang isu ni atau bertanya dengan apa juga isu lain. Hari ni banyak juga orang bertanya dengan saya, kan? Ini dah lepas, dah boleh bertanding ni, macam mana, what's next? InsyaAllah malam ni kita akan jawab, kan? Kalau ada sesiapa yang nak bertanyakan, kalau tulis kat ruangan komen boleh. Tetapi kalau nak saya jawab, nak pasti jawapan tu ada, tolong hantar soalan anda di nombor WhatsApp 0113595404. 0113595404. Tuan-tuan, ramai yang bertanya dengan saya. Sekarang ni saya dah jadi ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Adakah saya akan meneruskan memberikan pencerahan, penerangan seperti mana yang saya buat sebelum ni? Saya nak beritahu tuan-tuan, saya MT ke, saya tak MT ke, saya ada isi ke, saya tak ada isi ke, MT tu MT lah tuan-tuan, MT. Saya tak kira lah jawatan apa kan, ketua bahagian ke, ketua pemuda ke, ada juga yang suruh tanding naik presiden ke, InsyaAllah tuan-tuan, bagi saya engagement kepada ahli-ahli akaumbi penting, penting. Jadi saya akan teruskan engagement ini, saya akan teruskan memberikan penerangan, pencerahan, cuma mungkin keadaan dia bertukar-tukar lah tuan-tuan, kalau kita dah ada facilities, dah boleh gunakan facilities Ibu Pejabat UMNO, mungkinlah tak adalah kita buat live daripada studio cabuk macam ni. Betul tak? Mungkin kita buat live daripada studio pemuda ke, kita buat live daripada studio Ibu Pejabat UMNO ke, studio BN Coms ke, ataupun studio Pumas ke, kan? Tengoklah keadaan macam mana akan datang. Tapi insyaAllah saudara, ada je isu yang perlu dijawab, saya akan jawab. Tak kira lah apa jawatan yang saya pegang. Kerana jaminan saya, kalau saya tak ada jawatan pun saya akan buat kerja-kerja ni insyaAllah tuan-tuan. Selagi ada masa. Kadang-kadang kalau sibuk tu, saudara, faham je lah. Macam 2 hari sudah kita tidak ada live. Sebabnya saya menghadiri mesyuarat cawangan. Jadi tak boleh nak buat live. Dan kebetulan pula saya ketua cawangan. Dan ketua cawangan syarat dia tak boleh berucap sebelum proses pengundian. Jadi mengundi dululah, kan. Tapi lepas tu orang minta berucap, kita berucap jugalah. Lepas pengundian tak ada masalah. Ini antara syarat-syarat yang telah pun ditetapkan oleh Jawatan Kuasa Pemilihan Parti. Saya minta semua akaumbi patuhi. Patuhi, walaupun saya geram dengan setengah-setengah orang ni. Tapi pasal Jawatan Kuasa Pemilihan kata tak boleh mengata. Sebenarnya kalau nak faham perkataan mengata ni, tak boleh buat fitnah, tak boleh mengeji, kan. Tapi kalau orang tu memang keji sifat dia, sepatutnya dibolehkanlah mengeji. Kalau tak keji orang yang sifat keji ni, maka orang yang keji ni akan diambil menjadi pemimpin dan akhirnya parti kita rosak. Tapi
arahan Jawatankuasa Pemilihan tak boleh mengeji, tak boleh mengata. Mengata ni pun pening juga kita. Dia kata tak boleh mengata. Kalau mengata benda yang betul pun kira mengata juga. Maknanya dalam erti kata lain tak boleh cerita, tak boleh cerita tentang orang lain. Dia kata memuji boleh. Aduh. Pening juga tuan-tuan. Memuji boleh. Okeylah. So kita kena cari jalan Kita cari jalan macam mana kita nak puji calon-calon kita ni. Mengata tak boleh, mengeji tak boleh, memfitnah lagi lah tak boleh. Itu kita setuju lah. Memfitnah tak boleh. Jadi kalau misalnya ada orang yang tuan-tuan rasa jadi calon ni perangai dia tak baik, tuan-tuan carilah sendiri. Saya dah tak boleh kata benda-benda yang tak baik sampai 19 hari bulan Mac. Satu hari selepas pemilihan di peringkat bahagian dan peringkat pusat tamat, kita masih lagi tidak boleh langgar syarat-syarat ni. Itu mukadimah saya. Kalau ada sebarang soalan, boleh ajukan soalan anda di talian 011 3595 4044. Silakan.